Saya rasa yang penting mereka harus cuba mencari satu gol dahulu. Ya, Gol semangat untuk Kuching sendiri, tanpa memberikan gol kepada Sabah. Jadi itu adalah penting. Sekiranya mereka tidak dapat menjadikan gol, saya rasa jangan biarkan Sabah menjadikan gol di separuh masa kedua. Anda kalah dengan jaringan 2-0, lebih baik daripada anda kalah dengan 4-0. Walaupun ialah kalah tetap kalah, tetapi anda tidak mahu moral pemain-pemain anda turun dengan 4-0, 5-0, ya, kekalahan 4-0, 5-0. Jadi cuba untuk melawan, cuba untuk mendapatkan gol untuk Kuching. Mau 3-4 ke 4-3? Jadi tiada pertukaran daripada Kuching City. Irfan Bakti masih lagi mempertaruhkan kesebelasan utama yang diturunkan. Ada kesilapan di situ daripada Sabah. Gerakan daripada Kuching City, tolakan itu sikit jauh, masih lagi dalam penguasaan Kuching City. Pedro dengan percubaan, terkena Gabriel. Satu antaran nampaknya sedikit kuat daripada Jimmy Raymond, tetapi kita bercakap mengenai kesilapan terus dilakukan oleh Sabah sebentar tadi. Kesilapan hantaran daripada Sadil. Saya rasa Sadil mencari Gary. Beliau seperti tidak bersedia untuk menerima bola tersebut, dan akhirnya satu serangan daripada Kuching City yang hampir memberikan gol pertama di separuh masa kedua ni. Di permulaan yang positif untuk Kuching City dalam aksi seminit 2 awal ini, ada percubaan yang berjaya dilakukan. Ia menunjukkan kedua-dua pasukan kerap melakukan kesilapan sebenarnya di bahagian tengah, tetapi yang menjadi perbezaannya ialah penyudah di hadapan gawang gol, yang di mana setakat ini Kuching City nampak bergelut untuk mendapatkan jaringan, dan ada pemain, saya sedia Marcel yang terbaring di atas padang, tetapi permainan diteruskan sahaja. Ramon Makado sedikit lambat, bola belum lagi dikeluarkan Syaful Wazizi, dan akhirnya dikeluarkan oleh Ramis Lai. Dan daripada insiden ini saya merasakan mungkin Eshima saya tidak mampu untuk meneruskan perlawanan kerana beliau yang baring dengan sendirinya, mungkin kecederaan itu. Ya, saya rasa akan ada pertukaran untuk Kuching. Dan beliau juga akan diangkat keluar seperti di bahagian lutut kanan beliau. Cederaan yang dialami oleh pemain yang berasal daripada Ivory Coast ini. Harap bukan satu kecederaan yang teruk, kerana ini adalah pemain yang baru dibawa masuk. Ini perlawanan pertama beliau. Ya, bukan all injury yang berat. Jika tidak, satu tamparan hebat untuk Kuching City. Bila beliau sudah pun diusung keluar, dan menantikan jika ada pertukaran yang bakal dilakukan Irfan Bakti. Terkendala untuk beberapa minit perlawanan. Keluar untuk sepakan gol buat Sabah. Jadi siapa yang akan dibawa masuk sekiranya pertukaran, melihat kepada list pemain? Jadi Alif akan dibawa masuk. Alif Hassan yang akan menggantikan Diachi Marcel. Jadi mungkin ada rombakan di bahagian pertahanan, kerana Alif adalah pemain yang lebih banyak terlibat di bahagian tengah dan juga serangan. Gabriel Perez, pemain yang cukup tenang daripada aksi separuh masa yang pertama. Walaupun ada beberapa momen yang merisaukan, tetapi beliau terus tenang di hadapan Karut Fahmi Cemat. Irfan Fazaim dengan satu lambungan cuba mendapatkan overlapping run. Kwang Min di situ tidak berjaya. Gabriel Perez.
Fahmi Cemat. Tidak banyak perkara yang perlu dilakukan Khairul Fahmi separuh masa yang pertama. Dia ada langsung percubaan on target yang berjaya dihasilkan oleh Kuching City. Sambil baik gerakan antara-antara pendek daripada Sabah, tetapi disudahi dengan satu percubaan yang agak meliar daripada Stuart Wilkin. Ya, satu kombinasi permainan yang baik. Kita boleh lihat Sadir Ramdhani, Farhan datang semula. Farhan inginkan sentuhan kecil daripada Stuart Wilkin untuk membuat rematan, tapi Stuart Wilkin mengambil keputusan untuk membuat turning dan membuat rematan. Lebih 5 minit di asis paruh masa yang kedua ini. Kedua-dua pasukan sudah ada percubaan sekurang-kurangnya ke arah gawang lawan. Wazizi terus mengantar ke depan. Sentuhan yang kurang baik daripada Wan Faiz Sulaiman. Jimmy Raymond belakang untuk Yuki Tanigawa. Ini dia Hanif Hassan. Kamara membiarkan bola itu. Tolakan dari belakang Jimmy Raymond ke atas Farhan Rosan. Biarkan saja pengadil. Dari Steven Robert dengan satu hantaran ke depan. Tetapi keadaan diselamatkan. Bola ditanduk ke arah penjaga gol daripada Ramesh Lai. Pemain yang sudah berusia 42 tahun, Ramesh Lai, tetapi masih lagi antara pemain yang penting dalam skuad Irfan Bakti di bahagian kiri pertahanan. Zubidin nampaknya akan turun ke bawah setelah Deci Marcel dikeluarkan. Mungkin role yang berbeza untuk Azridin. Baik, tolakan ke depan itu, tetapi kawalan yang kurang kemas daripada Amir Amri pula. Dan pendek untuk Kerry Steven Robert. Lihat nampaknya Sabah tidaklah tergesa-gesa untuk melakukan serangan ketika ini. Apek pula melakukan satu hantaran yang kurang baik. Mujur saja. Berjaya diselamatkan keadaan itu dan kemasukan tunggak utama Sabah Park Tae-Soo pada minit yang ke-53 ini menggantikan Gary Steven Roberts setelah hanya 8 minit sahaja diberikan untuk asis paruh masa yang kedua daripada Dato' Ong Kim Swee. Mungkin masanya sudah sampai untuk membenarkan Park Tae-Soo pula mengambil baton daripada Gary Steven Roberts. Secara keseluruhan hanya persembahan Gary sedikit tidak begitu memberangsangkan bagi saya, terus terang ya. Banyak kesilapan dilakukan oleh beliau. Saya rasa mungkin beliau sekarang ni adalah seorang pemain yang injury prone. Ya. Jadi sudah tentu sedikit sebanyak menjatuhkan performance beliau sendiri ya. Tetapi untuk beliau masih lagi bermain, saya rasa Dato' Ong Kim Swee banyak membantu beliau untuk berada pada tahap yang beliau berada sekarang ini. Masuk ke dalam padang sementara tadi Park Tae-Soo yang melakukan penampilan yang ke-101 sama dengan skuad Sabah. Ini adalah pemain pertama daripada Korea Selatan yang melakukan lebih daripada 100 penampilan dalam saingan Liga Bola Sepak Malaysia. Sambil kelam kabut, cubaan baik dalam situasi kelam kabut. Kuching City berjaya mencuri satu gol dan ia terhasil daripada Amir Amri Saleh dengan rembatan leretnya. Tergapai-gapai Khairul Fahmi Cemat tetapi tidak mampu untuk mendapatkan sebarang sentuhan sekaligus satu gol. Gol yang akan memberikan semangat sudah semestinya untuk Kuching City. Ya, game on untuk Kuching City. Kita lihat kesilapan Afiq Fazal cuba keluarkan bola. Park Tae-Soo sentuhannya terlampau kuat dan memberikan peluang pemain Kuching City untuk membuat rembatan. Kita lihat beliau membuat shielding dan akhirnya bola tersebut terus dan satu rembatan terus yang grounder menyukakan Khairul Fahmi untuk menyelamatkan bola tersebut. Jadi gol yang amat penting
Adakah Kuching City akan cuba mengejar, menyamakan kedudukan? Jadi seperti apa saya katakan, jaringkan satu gol, jangan membiarkan Sabah menjaringkan gol. Jadi anda akan mempunyai peluang. Jadi ini sekarang akan melihat kepada bagaimana Sabah, apakah reaksi Sabah selepas ini. Bukan respon yang bakal dipamerkan oleh anak buah Dato' Ong Kin Swee. Putaran ke dalam untuk Sabah ketika ini. Ada tolakan di situ daripada Gabriel Perez. Ya, sebenarnya tidak begitu baik untuk Pak Tesu. Beliau masuk dan beliau memberikan assist. Sentuhan pertama beliau memberikan assist kepada Kuching untuk menjaringkan gol. Jadi sebab itu beliau agak kecewa masuk dan memberikan assist. Ya, pentingnya pemain untuk terus settle down, kerana kesilapan kecil seperti itu juga akan memberikan impak yang besar kepada pasukan beliau. Dan menarik untuk kita melihat bagaimanakah respon yang akan dipamerkan oleh anak buah Dato' Ong Kin Swee setelah mereka nampaknya mempunyai hanya satu gol kelebihan ketika ini. Dan apa yang penting untuk sebenarnya Kuching City, tolakan itu pula terlalu jauh kepada Khairul Fahmi Cemat. Apa yang penting sebenarnya untuk Kuching City ialah mereka meneruskan rentak permainan mereka, terus mencipta peluang. Kerana mungkin ada jaringan seterusnya. Baik daripada Abu Kamara. Tolakannya pula sedikit kuat untuk Amir Ramli. Tetapi Ramesh Lai ada di situ untuk membantu. Sayang sekali kita lihat satu ball control yang baik daripada Abu Kamara. Kita lihat beliau tidak dapat membuat turning, tetapi beliau dapat melihat ada satu pemain di sana. Cuma sayang sekali sentuhan hantaran tersebut. Pasnya Abu Kamara pada musim lepas dalam persaingan Liga Premier menjaringkan 11 gol dalam 17-19, sekaligus mendapatkan gelaran penjaring terbanyak. Dan sudah semestinya beliau mengharapkan lebih banyak jaringan dapat dihasilkan, sambil peluang pula untuk Sabah menerusi satu rembatan daripada luar kotak penalti. Stuart Wilkin, nama yang tidak asing lagi dengan rembatan-rembatan daripada luar kawasan kotak penalti, berjaya untuk memberikan jaringan yang ketiga kepada Sabah. Dan sudah semestinya memberikan semula keyakinan kepada skuad tuan rumah ini untuk mendapatkan kemenangan gol yang baik daripada Stuart Wilkin. Ya, jadi itulah respon yang dilakukan oleh Sabah. Terlihat hantaran terus mencari Sadil. Satu sentuhan, beliau dapat melihat Stuart Wilkin. Walaupun keadaan pandang yang agak licin, beliau tergelincir, tetapi dapat membuat rembatan terus. Satu half volley. Safu Wazizi saya rasa tidak dapat berbuat apa-apa. Satu rembatan yang sangat-sangat deras ke arah belah bahagian kanan Safu Wazizi. Setup yang baik juga daripada Sadil. Ya. Assist lagi sebenarnya. Assist yang kedua dalam perlawanan malam ini. Nampaknya Sadil menjadi-jadi pada malam ini. Ini dia Sadil Ramdhani. 1 gol dan 2 assist. Stuart Wilkin mengembalikan semula defisit kelebihan 2 gol itu dengan jaringan half volley pada minit yang ke-58. Jadi tamparan untuk Kuching City sudah semestinya masih ada lagi peluang. Mereka hanya perlu terus fokus dengan permainan mereka dan mencuri segala peluang yang dimiliki semana yang mereka lakukan sebentar tadi ketika mendapatkan jaringan pertama mereka. Kekasaran yang dilakukan di situ dan layangan kad kuning yang kedua untuk Kuching City kali ini diberikan kepada Wan Faiz Sulaiman atas tackle lambat ke atas Sirfan Fazail. Kita lihat sekali lagi. Ya, first touch yang tidak begitu baik daripada Irfan. Kerana saya jangkakan beliau akan membuat satu switch play ke bahagian kanan. Tapi dia sedikit lambat dan sedikit tinggi pula kaki Wan Faiz Sulaiman untuk mendapatkan bola daripada Irfan sebentar tadi. 1 jam perlawanan, 4 gol sudah pun terhasil dilikas pada malam ini.
Aksi yang bermula pada lewat petang sudah pun berlarutan sehingga ke maghrib ini sudah pun gelap sepenuhnya di Likas. Taran yang kurang baik di situ daripada Gabriel. Gabriel hadir di situ untuk mencuri semula bola. Stuart Wilkin kali ini melepaskan Ramon yang cuba melepasi kawalan Mihailo Jovanovic, tetapi hanya berjaya mendapatkan satu sepakan penjuru. Ya, kita lihat bukan mudah dengan keadaan padang yang licin untuk cuba berhenti, membuat turning. Dan cakap main corner, mungkin itu perkara yang dimiliki banyak untuk Kuching City, tetapi separuh masa yang kedua ini belum ada lagi corner yang berjaya dihasilkan atau berjaya didapatkan. Sambil Irfan Fazail bersedia dan hantaran kaki kanan ke tengah kotak penalti, gagal dikeluarkan dengan baik. Ramon dengan satu percubaan terbias pemain Kuching City. Sekali lagi corner untuk Sabah. Ya, kita lihat percubaan daripada Ramon. Kena Pedro, kencang ia ke arah gawang. Ya. Selain daripada membantu serangan, Pedro juga nampak bekerja keras untuk membantu di bahagian pertahanan juga. Hantaran kaki kiri Sadil pula, apa yang akan dilakukan? Oh, terhilang fokus mungkin beberapa pemain di situ. Bola sudah sampai cantik kepada Park Tae-soo yang sedikit lambat untuk melepaskan sebarang percubaan. Ini dia Abu Kamara. Cukup penting kelibat beliau di hadapan gawang Sabah pada malam ini dengan turning-turning yang dilakukan. Free kick. Nasriddin yang memberikan foul itu, ataupun Jimmy Raymond sebenarnya yang memeluk Ramon daripada belakang. Dari free kick sekali lagi. Sadil yang akan mengambil mungkin. Dua pertukaran sudah pun dilakukan Sabah, satu saja daripada Kuching City. Beberapa pemain Sabah berada dalam kawasan kotak penalti. Hantaran yang baik. Abu Kamara terhilang footing di situ. Mujur saja bola berjaya juga dikeluarkan. Terlihat tergelincir ya. Tergelincir mujur saja. Dominic Tan tidak mampu untuk melepaskan sebarang cross. Pendek kali ini daripada Sadil. Cuba menghantar. Baik first timer yang cuba dilakukan Ramon, tetapi execution yang kurang menjadi daripada pemain ini. Ya, kita lihat half volley daripada Ramon. Bukan mudah dengan kelajuan bola yang dihantar oleh Sadil. Dengan kedudukan badan beliau. Dan kemasukan Diego Baggio Tess untuk menggantikan Wan Faiz yang memikul kad kuning di pertukaran yang kedua untuk Kuching City. Ada pemain muda yang kerap kali dipertaruhkan oleh Irfan Bakti untuk membantu skuad Kuching City ini. Taran ke dalam untuk Kuching. Selepas jaringan itu dihasilkan, Dim, nampak mereka gagal untuk memberikan sebarang impak di bahagian serangan. Ya, mungkin mereka juga agak terkejut kerana memberikan semula gol kepada Sabah. Dan apapun saya rasa peluang itu masih ada.
Sekiranya mereka, mana tahu mereka dapat cuba mencuri satu lagi gol. Kerana ini akan melihat siapakah yang akan leka di bahagian pertahanan. Siapakah percuma oleh Kuching City. Yep, di dalam satu keadaan yang agak baik juga, jika hantaran yang berkualiti mampu dihasilkan. So, semestinya banyak tumpuan akan terarah kepada Pedro dan juga Mihailo. Dan hantaran yang tepat, yang sempurna perlu dilakukan. Terus ke tengah kotak penalti. Khairul Fahmi keluar untuk menangkap kemas. Hantaran yang sedikit mengecewakan sebentar tadi. Hantaran ke dalam untuk Sabah. Alif Hassan. Baik, telahkan untuk Abu Kamara. Bijak Abu Kamara mencuri ruang di situ untuk mendapatkan jaringan yang kedua buat pasukan pelawat. Ketenangan yang dipamerkan oleh pemain yang berasal daripada Liberia ini untuk menewaskan, untuk menipu beberapa pemain pertahanan serta Khairul Fahmi Cekman berjaya menghasilkan jaringan kedua untuk Kuching City. Ya, kita lihat beliau memperdayakan 4 pemain termasuk penjaga gol Sabah. Jadi apa yang terjadi dengan pertahanan Sabah sebenarnya? Seperti tidur. Ada satu pemain tidak dikawal. Abu Kamara membuat larian ke dalam. Saya rasa Dato' Ong sudah tentu akan melihat semula insiden ini. Bagaimana Abu Kamara boleh memperdayakan 4 pemain. 4 pemain boleh. Dan ini 2 gol sebenarnya gol yang tidak sepatutnya. Ya, itu yang saya katakan. Beliau masih Kuching masih mempunyai peluang sekiranya mereka dapat mencari gol kedua. Dan sekali lagi, game on. Mereka harus mencari. Jangan beri peluang kepada Sabah untuk cuba mendapatkan gol yang mudah. Mereka harus berani bermain. Mereka harus memperkuatkan bahagian pertahanan mereka lebih peka. Jadi kerana kesilapan akan berlaku. Kita lihat Sabah juga membuat kesilapan. Jadi baki lebih kurang 22-23 minit ini. Masa yang banyak. Ya. Masa yang banyak. Siapa yang bakal mendapatkan jaringan seterusnya mungkin mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan kejutan untuk Sabah untuk mendapatkan kemenangan, untuk Kuching sekurang-kurangnya dengan seri. Sambil Kuching City cuba melebarkan permainan ke sebelah kiri mereka, tetapi tiada rakan yang berada di hadapan untuk melakukan larian. Hantaran yang sedikit pendek di situ. Nampak Sabah seperti sedikit perlahan dengan pergerakan permainan mereka. Tesu di kasari di situ. Lihat ya. Perebutan pada pertamanya antara Irfan dan Azridin yang menggunakan bahagian belakangnya untuk Dia ada reaksi sebenarnya daripada Diego. Saya rasa pengadil seharusnya boleh melihat situasi ini tadi dengan lebih jelas kerana beliau berada dekat di sana. Jadi Diego, bagi saya Diego harus diberikan satu kad kuning. tak sepatutnya. Apa yang beliau lakukan off ball, dan Azridin juga off ball, rempuhan ke atas Pak Tesu. Nampaknya hanya amaran lisan yang diberikan kepada Diego, pemain yang baru saja dibawa masuk sebentar tadi. Nampaknya Zuhadi Zulkifli, pengadil perlawanan, mengambil keputusan untuk tidak melayangkan sebarang kad kepada mana-mana pemain. Pak Tesu dibawa masuk tetapi tiada impak yang ditunjukkan setakat ini. Ya, tidak ada. Selain daripada memberikan assist kepada pemain Kuching menjadikan gol pertama mereka. Nampak seperti ada sedikit
perkara yang mengganggu sedikit prestasi Park Tae-soo. Beliau yang sebenarnya kerap kali diturunkan selaku starting 11, tapi pada perlawanan ini hanya dimasukkan di separuh masa yang kedua saja, dan juga tidak mampu untuk menunjuk permainan sebenar beliau. Adakah offside ataupun free kick diarah untuk diambil sekali lagi. Baik daripada Jimmy Raymond untuk mendapatkan bola. Kuching City hadir untuk melakukan serangan daripada tengah. Pedro menanti larian di seberang sana, tetapi melakukan satu hantaran ke dalam kawasan kotak penalti. Satu tamparan yang baik. Jimmy Raymond kali ini crossnya untuk mencari Pedro. Kedua-dua pemain serangan Kuching City cuba mendapatkan tandukan tetapi tidak berjaya. Tolakan ke depan untuk Sadil Ramdhani, dibayangi oleh Jimmy Raymond. Masih lagi Sadil, satu low cross, mujur saja, tiada pemain di tengah. Mudah tugas untuk Syaful Wazizi menangkap bola itu, tetapi Sadil kredit perlu diberikan dengan larian derasnya itu. Cuma tiada rakan pula dalam kawasan kotak penalti untuk menyambut cross yang dilakukan oleh pemain kebangsaan Indonesia itu. Pedro lebarkan untuk Ramesh Lai. Mihailo. Ini adalah kali kedua sebenarnya Kuching City menjaringkan lebih daripada 1 gol dalam persaingan Liga Super musim ini. Kamara seperti diasap dari belakang, dirempuh dari belakang oleh Gabriel Perez. Jadi satu tempat yang mungkin boleh menghasilkan atau melakukan percubaan terus ke arah gawang. Ya, saya rasa Sabah ada masalah untuk mengawal Kamara. Pemain yang lincah, boleh mengawal bola dengan baik, mencipta peluang untuk teammate beliau. Ya. Dan Alif Hassan dan Pedro Henrique nampaknya dua nama yang berminat untuk mengambil sepakan percuma ini. Selain ada beberapa pemain Kuching City legar-legar di kawasan luar kotak penalti Sabah, kita mengharapkan ada tindakan susulan jika Alif melakukan percubaan terus. Alif Hassan dengan percubaan terus tinggi dan tidak tepat. Pemain yang dibawa masuk separuh masa yang kedua ini. Satu tempat yang sebenarnya jika perkhidmatan yang lebih berkualiti, lebih tepat dilakukan, boleh menghasilkan gol sebenarnya. Gabriel terus mengantar ke depan. Farhan juga yang bergerak di bahagian kiri tidak banyak membantu di separuh masa kedua. Boleh dikatakan separuh masa yang kedua lebih banyak serangan daripada Kuching City, ya. Sabah seperti mereka seperti membelakangkan tempoh bola. Setakat ini di separuh masa kedua dikuasai oleh Kuching City. Mereka menjadikan 2 gol. Sabah hanya menjadikan 1 gol. Semestinya kecewa kerana memberikan jaringan Stoke Wilkin itu. Baik, tolakan daripada Pedro untuk mendapatkan Jimmy. Jimmy dengan low cross. Sayang, ada beberapa pemain, tetapi tiada sebarang pemain Kuching yang mampu untuk mendapatkan sebarang sentuhan maupun percubaan. Abu Kamara sebenarnya mau membuat sentuhan tersebut. Tetapi ada seorang lagi pemain kita lihat. Sayang, kerana hadir di belakang di situ. Saya rasa lebih baik diberikan kepada Abu Kamara kerana beliau sudah bersedia. Sedikit miscommunication di situ Abu Kamara dan juga Amir Abdi Saleh. Park Tae-soo, Rizal Ghazali semula kepada Park Tae-soo. Gerakan yang terlalu jauh untuk Ramon Mercado.
terus ke arah penjaga gol. Dia Yuki Tanigawa. Pedro Kamara. Cantik gerakan daripada Kuching City. Bola itu sedikit perlahan untuk dibiarkan kepada Khairul Fahmi, tetapi akhirnya berjaya juga sampai. Sadil. Nampak Sabah tidak tergesa-gesa untuk menyerang. Mana terpaksa diberhentikan buat seketika. Menantikan mengapa perlawanan. Mungkin drink break. Ada drink break. Mungkin minit yang ke-75, tetapi selalunya diberikan ketika bola dikeluar di luar, bukanlah ketika pasukan Sabah FC adalah ramai 4.885. Terima kasih atas semangatnya dan kehadirannya. bila mana diberhentikan seketika. Kita nak lihat jaringan yang terhasil. Ini jaringan pertama daripada Kuching City menerusi Amir Amri pada minit yang ke-55. Sebelum beberapa minit selepas itu, Stuart Wilkie melepaskan satu roket daripada luar kawasan kotak penalti. Dan Abu Kamara dengan tindakannya yang cukup tenang dan bijak merapatkan semula jurang untuk memberikan jaringan kedua buat Kuching City, meletakkan kedudukan 3-2. Masih lagi kelebihan untuk Sabah. Dan bersedia untuk dibawa masuk ketika ini ialah Amri Yahya, seorang lagi pemain yang boleh dianggap sebagai legend dalam bola sepak Malaysia. Dia menggantikan Irfan Fazail. Jadi setelah aksi yang cemerlang ditunjukkan oleh Irfan Fazail sepanjang perlawanan, dia direhatkan untuk memberi ruang kepada Amri Yahya yang masih lagi mencari jaringan pertama beliau pada musim ini. Baik daripada Diego untuk mencuri bola daripada Dominic Tan. Kuching City hadir sekali lagi. Alif Hassan tukar-tukar hantaran di situ. Kamara untuk Jimmy Raymond. Low cross. Mujur saja terkena kaki belakang Ko Kwang Min untuk corner buat Kuching City. Sabah secara tiba-tiba menjadi disorganized sebenarnya selepas Pak Tesu dimasukkan. Menarik. Jadi apa yang tak kena sebenarnya? Adakah disebabkan oleh kedudukan Pak Tesu yang selalu berada di luar? Ada seperti sentuhan tangan ke atas Gabriel Perez dalam sepakan penjuru itu. Tidak. Menggunakan bahu beliau. Kita kembali semula kepada perbincangan tadi, Lim. Sabah nampak disorganized. Adakah mungkin disebabkan tiada Gary Steven Robert di bahagian tengah juga? Saya rasa bukan disebabkan tidak ada. Kerana saya rasa Pak Tesu lebih gemar berada sedikit atas bersama-sama dengan Irfan Fazail. Jadi mereka memberikan ruang di belakang mereka. Sebab itu setiap kali Kuching City dapat membuat serangan, mereka lebih cepat kerana Pak Tesu sudah berada di depan, Irfan Fazail sudah berada di depan. Yang hanya tinggal hanyalah back three mereka. Jadi dengan serangan laju yang dilakukan oleh Kuching City, mereka agak suka untuk comeback, untuk bertahan. Jadi itu yang terjadi, kita lihat apabila gol kedua dijaringkan oleh Abu Kamara. Mereka hilang bola, tidak ada midfield di sana. Waktu 3-3 pemain komit. Mudah untuk Abu Kamara
menolak saja bola masuk selepas memperdayakan. Jadi sekarang dengan kemasukan Amri akan bermain di atas. Stuart Wilkin akan turun ke bawah, bermain bersama Pak Tesu. Untuk Sabah sebenarnya mereka jika ingin bertahan pun boleh sebenarnya. Mereka boleh, tapi Berbahayalah Ya. kerana Kuching City ketika ini hadir dalam kawasan kotak penalti, mencuba sedaya upaya untuk mendapatkan jaringan yang ketiga mereka. Milo. Sabah hilang bola terlalu mudah, seperti apa yang Kuching City lakukan di separuh masa pertama. Ya. Pedro ketika ini kawal ketat oleh Rizal. Baik. Dan berjaya mendapatkan free kick ataupun lontaran ke dalam. Di pertukaran seterusnya dilakukan Irfan Bakti. Kali ini Amirul Syafiq akan dibawa masuk untuk menghentikan penjaring gol pertama Amir Amri Saleh. Terus pertukaran dilakukan di bahagian serangan daripada Irfan Bakti, mengharapkan jaringan ketiga itu mampu terhasil. Jadi free kick yang diberikan, bukan lontaran ke dalam. Dan tegasan yang akan dipikul oleh Alif Hasan. Ada tindakan akrobatik di situ daripada Pedro Enrique, tetapi kontak yang mungkin kurang atau tidak sempurna untuk menghalaikan bola ke arah gawang. Ada dua pemain, Abu Kamara dan juga Pedro, yang cuba dapatkan atau melakukan overhead kick di situ. Lihat pada situasi ini tidak mustahil. Jadi tidak terkejut jika Kuching City berjaya mendapatkan jaringan yang seterusnya. Satu tolakan kepada Amri yang cuba mengejar dua pemain tertua di atas padang untuk kedua pasukan, Ramesh Lai dan Nabi Yahya. Berempuh di situ. Ya, Amri dengan satu body charge ke atas Ramesh Lai. Jadi hujung perlawanan yang semakin mendebarkan untuk kedua pasukan. Sabah sekurang-kurangnya ingin mempertahankan kedudukan ketika ini. Untuk Kuching City pula, mereka perlu terus berusaha untuk mendapatkan jaringan ketiga pada malam ini. Rahman Makaro sudah pun melakukan larian di situ. Farhan masih turun ke belakang semula untuk mengambil bola. Satu sentuhan daripada Amri, tetapi Farhan dengan sengaja menolak Jimmy Raymond di situ. Ya, Farhan tidak sepatutnya dilakukan. Jadi untuk Sabah, mereka perlu fokus, mereka perlu terus kompos di bahagian pertahanan. Ya, agak berbeza apa yang saya lihat Sabah bermain di perlawanan ini, bukan hanya di separuh masa kedua, di perlawanan ini berbanding dengan apa yang mereka selalu lakukan. Mereka banyak menggunakan bahagian kiri dan kanan, wide areas. Tetapi kita tidak nampak Sabah lakukan perkara tersebut di perlawanan ini. Ada estimate opponent? Mungkin disebabkan kita lihat Farhan tidak membuat larian, beliau tidak peka. Sadir Ramdhani juga tidak banyak tunggu di bahagian tepi untuk bola. Dan itu dia satu foul yang dilakukan untuk memberikan free kick kepada Sabah. Peluang-peluang seperti inilah Sabah perlu menggunakan untuk mereka menyelamatkan kedudukan mereka. Sadel, satu hantaran sudah pun keluar
Dan counter attack cuba dilakukan oleh Kuching City. Diego Baggio. Baik, hantaran ini ada beberapa rakan dalam kawasan kotak penalti. Satu low cross dan satu jaringan terhasil daripada Kuching City. Sekali lagi pemain ini memberikan masalah kepada barisan pertahanan Sabah. Jadi 3-3 minit yang ke-86. Abu Kamara menyamakan kedudukan untuk Kuching City. Ya, jadi kita lihat betapa cepatnya serangan daripada Kuching City, bermula daripada Diego, larian fresh leg. Stuart Wilkins tidak dapat mengejar. Satu hantaran yang baik, satu crossing yang baik. Dan Abu Kamara berada di sana, hanya membuat satu sentuhan saja. Jadi kita lihat pemain-pemain yang dimasukkan, impact yang diberikan oleh pemain-pemain yang dimasukkan ini banyak membantu pasukan Kuching di separuh masa kedua. Jadi tekanan daripada pemain-pemain Sabah itu sendiri kita boleh lihat apabila Kuching menjadikan gol pertama mereka. Kita sudah boleh melihat betapa apa tekanan yang dapat dirasakan oleh pemain-pemain Sabah. Jadi anda mendahului 2-0, anda mendahului 3-1 dan sekarang 3-3. Siapa menjagakan jaringan sebegitu? Pada minit 86, 3-3. Dan mungkin akan terjadinya 4-3. Saya tak rasa siapa-siapa menjangkakan skor lain seperti ini, mengambil kira di atas kertas prestasi dan juga pemain-pemain daripada kedua-dua pasukan. Tetapi satu persembahan luar biasa telah dipamerkan oleh pemain-pemain Kuching City pada malam ini. Juga mengambil kira Sabah yang boleh dikatakan underperform, terutamanya dalam separuh masa yang kedua. Terlalu memberikan banyak ruang di bahagian pertahanan. Dan Kuching City juga buat kali pertama musim ini 3 jaringan. Ini adalah satu perkara yang cukup positif untuk anak-anak buah Irfan Bakti. Dan sebab tu derby game ni agak berbeza. Derby game, seperti apa kita katakan, derby game, apa-apa boleh terjadi. Walaupun kita lihat Kuching City berada di tangga kedua terbawah, tetapi apa yang mereka boleh lakukan ke atas pasukan Sabah ini. Dan mungkin ini juga akan menandakan kedua pasukan ini terus akan menjadi antara musuh yang ketat dalam sejarah bola sepak Malaysia setelah tiadanya pasukan Sarawak ataupun Sarawak United. Jadi harapan seluruh penyokong Sarawak akan berada di bahu Kuching City. Dan Kuching City nampaknya masih belum lagi memperlahankan corak permainan mereka. Mereka mahukan jaringan yang keempat itu. Mereka mahukan kemenangan kedua mereka musim ini. Dan saya rasa Kuching City, mereka percaya mereka boleh menang perlawanan ini. Mereka percaya. Selepas gol ketiga yang dijaringkan itu, mereka percaya. Saya rasa selepas ini sekiranya mereka dapat menang possession di bahagian tengah, mereka akan cuba pergi all out, cuba dapatkan gol keempat. Ini dia Diego Baggio yang sudah memberi beberapa masalah kepada Sabah. Satu cross kali ini Abu Kamara melihat, mengintai peluang untuk hat-trick. Tetapi hanya sepakan penjuru yang diberikan. Nampaknya Lim, bukan setakat Kuching yang mendapatkan kemenangan. Abu Kamara juga sudah semestinya ingin mendapatkan hat-trick pertama beliau dalam saingan Liga Super. Ya, tekanan yang dirasai oleh pemain-pemain Sabah sendiri, pemain di tempat sendiri. Anda mendahului 3-1. Seminit tidak termasuk dengan tambahan masa. Satu corner yang sedikit memberikan kejutan kepada Khairul Fahmi. Satu mata akan mengeluarkan Kuching City daripada tangga ke-13. Satu mata. Untuk Sabah pula, satu mata ini sangat-sangat mengecewakan sambil Ramon cuma melepaskan first timer di situ. Sudah lama kita tidak melihat Sabah di bahagian attacking third. Ya. Sabah cuba untuk melakukan gerakan. Stuart Wilkins, satu low cross. Sayang.
Ada flick yang dilakukan oleh Ramon Mercado di situ. Dalam masa kita memperkatakan mengenai Kuching City yang kerap melakukan serangan, tetapi apabila Sabah masuk dalam kawasan kotak penalti, mereka hampir-hampir mendapatkan jaringan keempat mereka. Idea yang baik Idea yang baik daripada Amri, dorongan daripada Steve Wilkins, tetapi Ramon berada luar daripada kawasan yang sepatutnya. Jadi bukan mudah untuk beliau menjadikan gol tersebut. Jadi 4 minit tambahan masa yang diberikan, sambil penjaga gol akan diberikan rawatan buat seketika. Saya rasa Coach Ong sudah tentu tidak percaya dengan apa yang beliau lihat. Jaringan 3-3 ni menarik sebenarnya untuk Kuching City. Ya, mereka boleh berasa bangga dengan kelulusan 3 sama ni, tapi dalam masa yang sama mungkin sedikit kecewa kerana mereka sebenarnya boleh memenangi perlawanan. Betul. Kerana Sabah tidak bermain begitu baik, walaupun mereka menjadikan 2 gol di separuh masa pertama. Saya tak lihat Sabah bermain dengan baik. 2 gol yang mereka jaringkan boleh dikatakan Kuching City memberikan gol tersebut. Dan di separuh masa kedua ni mereka menunjukkan yang bahawa mereka boleh sebenarnya menang ke atas Sabah. Dan di separuh masa kedua ni adalah separuh masa terbaik mereka. Secara keseluruhannya mereka menjaringkan 3 gol dan Sabah hanya menjaringkan 1 gol. Jadi separuh masa kedua yang memihak kepada pasukan Kuching. Dan mungkin juga dengan prestasi atau persembahan yang dipamerkan ini yang akan memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain Kuching City untuk baki aksi saingan Liga Super musim ini untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang mereka inginkan untuk melonjakkan kedudukan daripada kedudukan tercorot atau kedudukan bawah dalam kedudukan Liga. Saiful Wazizi terus mengantar ke depan, hanya sampai kepada penjaga gol Sabah pula, Khairul Fahmi. Gabriel, long ball ke hadapan, Mihailo melonjak tinggi. Hadir Ramon sekali lagi untuk memberikan masalah. Satu sentuhan yang cukup penting di situ untuk menidakkan Amri Yahya sambil larian dilakukan. 2 pemain Sabah di situ menutup ruang pemain Kuching City daripada melepaskan sebarang hantaran. Lebih daripada 2 minit sudah pun berlangsung di aksi separuh tambahan masa ini dalam 4 minit yang diberikan. Ramon gagal mengawal, masih lagi bahaya. Park Tae-soo, percubaannya diselamatkan. Seterusnya kelam kabut untuk Sabah dan akhirnya jaringan. Dalam situasi yang kelam kabut, Ramon Mercado bakal menjadi hero buat Sabah dalam aksi debut beliau. Jaringan yang kedua pada malam ini untuk Ramon. Jaringan yang keempat untuk Sabah untuk memberikan 3 mata yang hampir pasti, tetapi sudah semestinya untuk Kuching City mereka akan berasa sangat-sangat kecewa, Lim. Ya, kita lihat rembatan pertama daripada Park Tae-soo, kemudian Amri mendapat bola semula dan akhirnya Ramon. Keadaannya sangat-sangat kalang kabut dengan keadaan padang sebegitu. Ia adalah disebabkan dengan keadaan padang yang licin ini. Masing-masing agak sukar untuk mendapatkan gerakan yang sepatutnya. Dan akhirnya saya rasa saya sendiri pun agak terkejut dengan apa yang berlaku. Inilah bola sepak ni. Itulah bola sepak ya. Kita tidak boleh berkata habis, game habis, seri selagi ada masa. Sayang untuk Kuching City, mereka boleh dikatakan hanya beberapa saat lagi untuk mendapatkan 1 mata. Kita tidak tahu apakah isan pengadil, apakah dia akan menambah lagi beberapa saat, beberapa minit untuk permainan diteruskan. Tapi 4-3 kedudukan ketika ini. Abu Kamara, Kuching City mungkin akan diberikan satu lagi peluang, tetapi Amri kali ini cukup baik mengawal bola. Jadi ini peluang, mungkin peluang terakhir, tetapi Pedro mengambil tindakan
mengambil keputusan untuk melakukan satu hantaran ke depan. Dan mungkin juga itu peluang terakhir kerana whistle panjang daripada pengadil perlawanan menamatkan aksi dilikas. Dalam mana kita menjangkakan keputusan akan berkesudahan 3-3, tetapi muncul wira baru untuk Sabah. Ramon Machado dalam aksi debunya menghasilkan 2 gol pada minit yang ke-94 untuk memberikan kemenangan, memberikan 3 mata yang sangat-sangat berharga untuk Sabah bagi merapatkan kedudukan mereka